Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara, bahagia Tuan Pengerusi Surau, Tuan Imam Barisan Yang Kuasa Hulu Balang Penggerak Surau, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, semuanya tuan-tuan dan puan-puan, sama ada yang daripada karya sini ataupun karya yang berhampiran yang dah mendengar cerita lalu dia datang malam ni. Alhamdulillah, dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama pada malam ini yang di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan di malam ni bukan nak tengok Samsul debat sangat, tapi dia nak dengar kuliah, kan? Macam itulah. Saya pun tak tahu 3 ta tu apa tadi. Nasib baik Tuan Pengerusi sebut. Jadi bila dia dah tentukan ta tu apa, kenalah ikut, kan? Jadi kreatiflah tajuk ni, kan? 3 ta, yang mana sebenarnya dalam Quran pun ada sebut betapa beberapa perkara yang menjadi penghalang kita buat baik, yang menjadi halangan kita buat baik. Kita nak buat baik tapi ada halangan, kan? Yang mana kalau kita tengok dalam Quran sendiri, kita tengok dalam surah Ali Imran ayat 14, Allah Ta'ala beritahu apa? Firman Allah yang bermaksud, dan dijadikan terasa indah kepada manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang berlonggok berupa emas dan perak, kuda pilihan, haiwan ternakan, sawah ladang. Itulah kesenangan di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi dalam ayat tu dia beritahu wanita pada lelaki, ujian untuk lelaki wanita, ujian pada wanita adalah lelaki. Adalah setengah orang tu je yang halangan ni sesama sendiri. Nah tu yang poning lah, kan? Yang poning-poning tu ialah dia boleh minat pula sesama senapang tu, payah tu. Dia dah senapang, dia minat senapang kan, gila tu kan. Yang faham-faham, tak faham tanyalah kawan-kawan, payah kan. Dan begitu juga dalam ayat ni sebut juga anak-anak pun jadi ujian. Dan begitu juga yang ketiganya disebutkan sebagai harta benda yang bermacam jenis, termasuk haiwan ternakan. Dia duit tak banyak, lembu banyak. Disebabkan lembu dia tak semayang. Waktu maghrib tu dia lekor melayan lembu lagi, nak make sure lembu tu masuk dalam kandang, contohlah kan. Ada macam-macam masalah, kan? Isteri baru nak pergi malam ni nak pergi ceramah lah. Abang dah janji malam ni kata nak makan sesama kat luar, tak jadi dia pergi ceramah, contohlah kan. Baru siap pakai baju, tiba anak abang kata nak pergi pasar malam punya hal, tak jadi pergi ceramah, kan? Dan begitu juga yang ketiga tadi, harta benda tak habis kira lagi, warning tak habis transfer lagi, kena masukkan duit lah, itulah macam-macam urusan. Tetapi malam ini kita cerita Allah menguji kita. Allah menguji kita dengan 3 ta. Tu fokus kita. Tapi dalam Quran tadi dah cerita dah, termasuk daripada ta yang ada tadi, 2 ta, iaitu wanita dan juga apa tadi, harta. Harta dia kata tu kan. Tetapi pada orang perempuan jangan perasan pula, wah kita tak termasuk sebab kita lah yang penyebab kemusnahan itu. Tak, orang perempuan pun ada ujian suami laki dapat suami handsome, kan? Itu rajin dia pergi ke surau, kahwin muda dapat laki muda handsome, ngadap suami pula kerja, tak ada datang surau. Haji tu elok datang surau, azan setiap pagi, kahwin langsung tak datang, contohlah, contoh. Kan? Macam-macam, itu sebabnya ingat tak kisah Nabi Yusuf, kan? Nabi Yusuf yang paling tampan sekali. Siapa yang minat kat dia? Zulaikha, kan?
Zulaikha nak kat dia, tapi ramai juga yang tak tahu cerita yang Zulaikha lepas tu masuk Islam, jadi isteri Nabi Yusuf. Tetapi kecintaan dia kepada Allah macam mana? Bila cinta pada Allah, bila dia kahwin dengan Nabi Yusuf, dia mengurungkan diri dia beribadah sebab dia takut kalau dia pandang Nabi Yusuf dia lupa pada Allah, dia takut. Macam tu. Kita cuba dapat contoh lah, contoh dapat kahwin dengan Nilofa, contoh lah. Ni contoh tau, ni saya tak apa, ni contoh lah. Macam mana lah kita kan? Kan? Tapi saya faham. Bak kata saya dah tanya dengan imam tadi, imam kata tu bukan taste saya. Macam tu okey lah. Tak apalah, saya faham lah kan. Not my taste kan. Jadi dalam hal ini kita tengok kan macam manakah keimanan tu. Keimanan pada Allah tu lebih. Itu sebabnya kalau ada sesiapa kan saudara mara kita yang berhasrat nak kahwin dengan orang yang bukan seagama, nasihat saya, contohnya isteri dia tu, bakal isteri dia tu baru nak masuk Islam. Bakal menantu kita ada potensi lah, nampak bakal menantu kita ni dia nak masuk Islam sebab nak kahwin dengan anak kita. Nasihat saya, suruh dia kenal Islam dulu. Lepas tu kahwin. Boleh, saya boleh bagi kamu kahwin dengan anak saya dengan satu syarat, saya nak kamu 6 bulan kena pergi kursus, pergi kuliah, pergi duduk kat pondok tu seminggu sekali, awak pergi belajar dekat sana dulu, kemudian awak datanglah jumpa saya balik. Sebab banyak sangat berlaku bila dah kahwin, konon alah besok dah kahwin, pandailah aku ajar, sampai ke sunnah tak boleh ajar. Lepas tu bila kahwin apa dia ingat? You yang suruh I masuk Islam, okey? Sekarang you nak suruh I semayang pula. Ayat dah. Akhirnya, dan banyak juga kes isterinya mu'alaf masuk Islam, isteri lagi taat daripada anak orang Islam ni yang lagi tak berguna pun patut ajar dia. Sudahnya yang bukan Islam tu pula elok bila masuk Islam, dia beribadah pada Allah, menangis, dia mengadu, suami saya tak nak semayang, wahal dia yang nak ajak saya masuk Islam. Malu sikit dengan nama kan. Itu cerita. Jadi sebelum tu menjadi menghalang. Tapi itu bukan cerita lah, tu kena tajuk lain, dilema pernikahan mu'alaf, macam itulah. Itu tajuk lain. Makna apa? Makna kena panggil lagi, macam itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka dalam hidup kita ni kita kena sabar. Sabar, kuat dan tabah. Bila sebut tentang sabar, sabar ni ada 3 macam. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali menggambarkan pahala orang sabar ni ada 3. Sabar yang pertama adalah sabar untuk taat perintah Allah, itu dapat 300 darjat tingkatan pahala. Sabar untuk taat perintah Allah. Contoh, bukan senang nak datang surau hari, kena sabar. Alahai, malam ni tak pergi apa salah? Tak boleh, kena pergi juga. Maknanya kuat gitu, dia nak pergi juga. Walaupun suami bini dah sebar kamban kat ruang tamu tu, tetap datang, kuat sabar dia. Naik kereta nak pergi daripada Iskandar nak pergi ke Melaka, dalam perjalanan ni nak kerja ni Melaka ni kan ada apa, nak jumpa dengan tak tahulah, jumpa ada orang penting lah, kita nak pergi ni. Dalam perjalanan Zuhur pula, isteri tanya, bang dah Zuhur lah bang, kita nak berhenti solat dulu, nantilah sampai sana sekarang kita baru fikirlah pasal semayang ni. Mana orang tu tak sabar. Bang dah masuk Zuhur bang, jomlah kita berhenti. Tak apa ke bang lewat? Tak apalah, yang penting kita semayang dulu. Mana sabar orang tu. Kategori yang kedua, sabar untuk meninggalkan larangan Allah, itu dapat 600 tingkatan darjat pahala. Meninggalkan larangan Allah bukan senang. Kawan-kawan tengah mengumpat, aku dengar kan imam lah. Kenapa dengan imam? Aku dengar. Contoh pak, cerita lah, contoh, bukan imam sini, imam SDJ Ittifaqiyah ni, okey. Ni tempat lain. Dia baru bercerita, 2 orang dia bercerita, seorang lah datang, nampak? Dia ni nak tegur dia. Dah lah, kau janganlah cerita pasal orang lain tak baik tau. Alah, macam kau baik sangat. Nampak? Macam kau baik sangat tu, kalau dia sabar, macam mana? Kalau dia tak sabar, yelah, aku bukan baik sangat. Sambunglah cerita tu, kan? Tapi kalau dia sabar, yelah, aku tahu aku tak baik sangat tu sebab aku nak ajak kita sama-sama jangan buat jahat dah, cakap pasal orang. Nampak? Tu orang sabar. Dan yang ketiga, yang paling tinggi darjatnya, iaitu darjat yang diberikan 700 darjat tingkatan pahala, iaitu bersabar dengan ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu sebabnya Allah menguji kehidupan kita dengan pelbagai perkara, termasuklah yang kita ceritakan tadi dengan tajuk 3 tak, kan?
Nak jadi suami pun kita akan dipuji. Nak jadi suami bukan senang. Dia kena ada 3 ras. Nak jadi suami dia kena ada 3 ras. Yang pertama beras. Maksudnya dia mampu bagi makan bini dan anak dia. Yang kedua keras. Masuk keras, jangan fikir dalam bilik dia. Yang keras ni maknanya tegas, dia boleh kawal keluarga dia. Dan begitu juga yang ketiganya adalah dia mempunyai kewarasan, waras, iaitu dia ni ada ilmu, dia ni boleh tahan sabar, macam tu ya. Tapi malam ini kalau kita tengok tentang 3 ta tu, 3 ta ni adalah merupakan, dikatakan bukan hanya penghalang yang saya sebut awal tadi, dia juga boleh menghancurkan kehidupan manusia ya. Penghancur yang paling hebat, yang boleh membuat manusia tidak berdaya dan membuatnya tersungkur dalam kehinaan, baik di dunia, di mata manusia, dan di akhirat di sisi Allah. Itulah dia harta, tahta dan wanita. Tuan-tuan tengok baru-baru ni orang heboh memperkatakan tentang seorang pendakwah ya. Jadi mana kata saya nak beritahu, kita jangan buat spekulasi apa-apa. Mesti macam ni punya, jangan cakap. Tuan, bayangkan kalau kita duduk dalam keluarga pendakwah ni, atau bayangkan kita jadi dalam keluarga mangsa ni, dua-dua masalah. Tapi cerita tu sampai kat kita kenapa? Ujian untuk kita nak tengok apa sikap kita bila ujian tu datang. Cerita tu datang, apa paling baik sekali? Aku dah agak dah, dia ni memang nampak orang seorang tu. Atau datang ujian tu, itulah dia pendakwah segera ni. Cik ayat yang keluar kan sekarang ni, orang tu komen, sebenarnya rancangan-rancangan macam tu tak payah ada lagi dah. Dia punya cakap tu cakap orang tak ada iman dah. Kalau kita nak salahkan, katalah even if dalam bahasa orang Perak, even if, kalaupun lah yang seorang ni terpalit dengan isu ini, yang mana kita tak tahu lagi betul salahnya, berapa ramai lagi da'i-da'i yang bagus-bagus, yang berjaya-berjaya kan, yang dah dijemput datang ke surau ni pun dah ramai. Yang elok tak nak tengok, kenapa tengok yang tak elok? Yang kita ni yang duduk dalam surau ni elok bona ke perangai kan, termasuk yang saya bercakap ni, Imam Hanafi. Jangan lupa Imam Hanafi pernah bawa barang ke pasar, orang berebut nak angkat barang dia. Wahai Tuan, bagi kami angkat Tuan. Kenapalah kamu nak angkat barang aku ni? Sebab Tuan orang mulia, Tuan orang baik, tentulah kami nak angkat. Menangis Imam Hanafi. Kenapa engkau menangis? Ketahuilah sesungguhnya aku ni nampak hebat di mata kamu kerana Allah tutupkan aib aku daripada kalian semua. Jangan cakap masing-masing tak ada perangai makin. Dia cakap manjat pokok rumah orang, curi buah dirian dulu, apa tak boleh kan? Mana anak dara tak bawa naik motor dulu? Contoh orang sini tak, tempat lain. Makna kata kita ada, cuma tinggal lagi tak adalah kita nak heboh-heboh, nak bangga dengan orang. Dan Nabi dah beritahu, barang siapa yang menjaga aib orang, Allah akan jaga aib dia. Dan barang siapa yang buka aib orang, Allah akan buka aib dia walaupun dia berada di dalam rumahnya. Maknanya menyuruh macam mana pun tahu. Nak pula sekarang macam-macam lah cerita-cerita semua boleh keluar, semua maklumat di hujung jari kan. Jadi apa ayat yang paling baik bila dengar cerita macam tu? Tu angkat tangan. Dengarnya orang ni kena tangkap, dengarnya orang begitu, dengar orang ni macam ni. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keluargaku daripada ujian seperti ini. Dia cerita. Senang. Jadi betul ke? Ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Kenapa kita nak tahu betul salah? Apa kepentingan kita? Tapi kalau orang cakap pasal kita pula, aku dengar kau pun macam ni. Contoh orang cakap, pedulikanlah yang orang bercakap ni. Orang mengumpat kita dekat belakang, dia bagi pahala kat kita, yang kita marah berapa. Bila dia kutuk kita, tertanggal ke cuping telinga kita. Dia cakap tak ada pun. Nabi kena balon lagi, teruk lagi. Nabi kena tuduh sesat, Nabi kena tuduh macam-macam. Bukan tu aja, Nabi tengah semayang, Nabi sujud, bini Abu Jahal dengan bini Abu Lahab ambil isi perut unta letak kat tengkuk Nabi. Punya marah anaknya Fatimah kan. Tapi Nabi balas balik tak, doalah pada Allah kan. Itu ujian, Allah bagi ujian kat kita kan ya.
Yang pertama kita tengok takhta, iaitu kedudukan, pangkat dan kuasa. Orang yang gila yang pertama ini, yang gila takhta ini, tidak pernah puas dengan kedudukan yang sudah diraihnya. Kadang-kadang segala jawatannya tu, ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, ketua kampung, ketua lorong, pengurusi ladang, contohlah, segala-gala jawatan yang ada, termasuk khairat kematian pun dia, KRT pun dia, ketua meronda pun dia, janji ketua, dan dia sibuk cakap, aku ni sekarang banyak jawatan, tak tahulah, aku dah tak boleh pegang, tapi orang bagi juga. Cik ayat dia kan. Jangan lupa ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, ingat tak? Isra' Mi'raj dulu, tengok, punyalah jarang panggil Samsul debat, sekali datang dengan Isra' Mi'raj pun dia cover. Tak adalah. Kan ada satu peristiwa, kan banyak peristiwa pelik yang Nabi nampak, termasuklah seorang lelaki yang memikul kayu tu, tak terpikul tu, ambil lagi beban lain, ambil lagi. Tu sebab kalau rasa-rasa tak boleh jadi pemimpin, jangan minta. Aku yang ni tak siap lagi, aku ni tak buat. Pilih satu pun yang kita boleh buat dengan baik, sudah. Lepas tu jangan minta-minta. Yang minta-minta tu yang jadi penyakit tu. Tu yang bila dia tak puas dengan kedudukan yang diraihnya, jika tak ada kuasa, dia mahu kuasa. Jika sudah ada jawatan dan kuasa, dia mahu yang lebih tinggi lagi. Tak pernah puas, tuan-tuan. Dia sentiasa lapar kuasa, mungkin dia mahu kedudukan setinggi langit, dia akan buat apa saja untuk mendapatkan kedudukan ini. Soal halal dan haram tak ada dalam kamus kehidupannya. Itu sebab kalau kita tengok dalam politik, contohnya bukan di Malaysia, ni di Timbuktu dan Burkina Faso, di Afrika, kadang-kadang sanggup memfitnah orang, kadang-kadang sanggup memburuk-burukkan orang, soal peribadi orang, cerita bapa dia ni dulu macam ni, emak dia semua macam ni, semua dibongkarkan. Apa faedah tu cakap? Apa faedahnya? Tu sebab saya pesan orang Islam cukup-cukuplah bercakap, bergaduh, dah lah kan. Kita dah lah pening dengan COVID-nya, janganlah lomeh tau, semayang pakai mask ni lomeh. Kono pula imam malam tu baca ayat panjang pula, Allah, dalam tu dah jadi belon emas tu dah. Wah tu kan. Tapi itulah cerita dia. Terima cukup-cukup. Dan pilihan raya besok, pilihan raya nanti pangkah lah, mana yang kau nak pangkah. Tapi dalam surau ke taman perumahan kita baik semua. Tentang tuan-tuan nak pilih siapa, pilihlah. Itu hak masing-masing. Kita jangan marah, orang ni pilih ni, orang ni pilih, jangan marah. Tapi dalam satu bab, kita sama yang kat surau ni. Adakah dia tulis saf pertama untuk gaji 5,000 ke atas? Tak ada. Saf kedua gaji 3,000 ke atas. Golongan B40, saf yang ke-6 ke bawah. Ada? Tak ada. Tak ada. Sama je. Kan? Adakah dia tunjukkan level-level? Tak ada. Kat surau ni sama je. Kadang-kadang yang bersandar kat tiang tu bekas pengarah. Contoh lah, bekas pengarah ada pencen sandar. Nah, ni dia nak cakap apa? Tapi semua hebat-hebat tu. Tapi kita sama kan. Malam ni yang datang ada yang tak bawa IC pun ada. Berapa ramai pakai kempekat suat dalam pun tak pakai. Tapi sama tak? Sama dia kata. Tak. Contoh kan, contoh. Tak nak nunjukkan level kita tu kan. Tu sebabnya jangan kita kejar kuasa kan. Yang penting pada orang yang ni, orang yang tamakkan kuasa ni, dia tak kisah halal haram. Yang penting adalah orang memuji dan menyanjung dia. Tu sebab tuan-tuan, saya tak kisah, tak ada hal. Saya fikir saya jadi penceramah pun okey je. Penceramah dengan ahli politik, je tengok. Orang politik datang disambut, penceramah datang pun disambutnya. Tapi aku tadi tak. Contohlah. Contoh sebab aku lambat. Kan ambil sampai. Yang kedua, dia dapat duduk meja VIP, tapi tak ada apa, sama. Kadang-kadang kita duduk macam ni, apa tidur, dapat duduk pula. Dah meja tu kosong, duduk dengan meja tu, sama. Apa yang kita nak paning-paning? Apa kita nak paning-paning? Tak payah. Kan? Malahan saya jadi penceramah dapat jumpa ramai orang. Siapa sangka malam ni dapat saya ceramah ke Batu Gajah malam ni.
batu yang paling besar dalam Malaysia, kan? Batu gajah nama kan? Jadi mana kata yang penting dia nak orang puji dia, nak menyanjung dia. Tuan, hidup ni jangan fikir nak jadi kaya, jangan fikir nak jadi orang yang hebat. Akhirnya bila jadi hebat, dia kata lah bukan itu yang hebat punya. Tuan-tuan dengan contoh yang ada cakap aku nak benar jadi macam Samsul Debat tu, semua orang kenal dia. Contoh lah. Sorry tuan-tuan, nak makan pun susah. Kena cari kedai yang orang tak ramai. Kedai makan cari yang tak ramai orang. Masalah yang tak ramai orang tu tak sadap. Macam mana pula? Kang baru nak makan, nak bergambar. Contoh lah kan. Saya faham malam ni pun ramai berajat ni, saya tahu. Tapi jangan risau, saya tak kisah. Nak ambil gambar. Yang tegak RM10, yang gambar RM5 macam tu. Siap duit, tak ada lah saja ya. Tapi itu dia, kan? Apa nak ada orang tu kata nak sangat jadi penyanyi. Mana jadi penyanyi? Sudah makin lama bukannya dia sepanjang-panjang masa hebat. Tak, sudah jatuh juga, kan? Tak payah nak koja-koja, tapi kojalah jadi orang yang baik. Apa tanda-tanda orang baik? Datangnya disambut, baliknya diiring. Nampak? Tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Cuba tanya diri kita, agak-agak kita macam tu tak? Contohlah kita buat kenduri kan, kita buat kenduri, bukan semua orang tahu yang kita kejar dia bawa masuk dalam. Ada sini macam tu. Ada la ilaha illallah, berlari dia pergi buka pintu kereta kawan tu. Bila balik tu sanggup tinggal kawan lain, nak hantar dia sampai kereta. Mana orang tu baik tu, baik dengan dia lah. Maknanya nak jadi baik tu yang penting. Jadi baik, tak ada sempadan nak baik-baik. Jadilah orang baik. Jadi kaya, jangan risau, ada orang lagi kaya daripada kita. Dulu kan nak sangat buat rumah besar macam rumah tu. Dulu masa kita muda-muda dulu, kita nampak ada satu rumah besar tu. Aku ingat aku nak buat rumah besar macam tu lah, kalau aku ada duit nanti. Hari ni orang heran pun tak rumah tu, sebab berlambak rumah besar hari ni. Jadi tak ke mana pun, tak ke mana. Kan? Jadi jagalah diri kita, tak payah nak kerja-kerja tahta dan kuasa. Sebab apa? Yang paling borek tentang jawatan itu adalah apa? Tanggungjawab dia, amanah dia. Nabi sebut la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Saya ulang balik. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Kan? Itu sebab hati-hati. Nak pegang jawatan itu, nak pegang jawatan ini, tapi tak boleh buat kerja dengan baik, susah juga. Kan? Kan? Nak kahwin sampai 4, contoh. Kan? Orang perempuan hari ni dia dah tak kisah kahwin abang, yang penting adil. Betul tak orang perempuan? Tak rapik dah, tak lapik dah. Saya cuba tadi, tak rapik dah. Saya cuba tanya orang, tak rapik dia, angguk pun tak rapik dia pandang kawan. Tak, sebab yang berat. Sebab orang perempuan dia paling risau kan, amanah tu orang lelaki tak boleh bawa. Betul tak perempuan? Oh, yang tu angguk dah. Saya saja cuba je tadi kan. Tak, sebab sebenarnya yang paling berat dalam bab perkahwinan yang lebih tu adalah keadilan. Itu yang berat. Itu sebab kadang-kadang orang tidak menyanggupinya. Kita tengok dalam kisah bagaimanakah Nabi ada Panglima Angkatan Tentera Khalid Al-Walid kan. Bila Khalid Al-Walid ni diturunkan jawatannya sebagai Panglima Angkatan Tentera, dia kata, baiklah Khalid, cukuplah, kita bagi pula dia ni jadi Panglima, kamu berehat pula, kamu jadi tentera biasa. Menangis kegembiraan Khalid Walid, seronok dia sebab dia tak payah pikul beban amanah tu lagi lah. Tapi cuba kalau kita turun jawatan kau, siap kau ambil jawatan aku, jawatan dia tak sadar diri pun. Dia pun dulu dilantik, ada satu kampung ni, ada satu kampung dalam satu negeri yang tak payah saya sebutkan.
Dia tu ketua kampung, tiba-tiba dia tak ada jawatan, naik ketua kampung baru, dia boleh tukar kunci balai raya. Sebab dia kata dulu balai raya tu dah zaman dia dapat, orang lain tak boleh guna. Gila betul. Lepas tu ketua kampung baru pergi pecahkan pintu, tukar pintu lain. Lepas tu ketua kampung lama, tak ada kerja lain tuan-tuan, berebut tukar pintu. Sampai ke sudah orang ramai tak dapat pakai pintu, tak dapat pakai balai raya. Tuan-tuan, bila orang bergaduh ni susah. Tu sebab bab silaturahim ni nak kena jaga. Bayanglah ketua kampung tak baik dengan imam, poning tuan-tuan. Kan pengurusi kampung satuan penduduk tak baik dengan imam, payah. Bila baik kenduri, imam kata kau ajak tak ketua kampung tu. Kalau kau ajak ketua kampung, aku tak nak datang. Yang ketua kampung pula, kau ajak tak imam datang. Kalau imam datang, aku tak datang. Kan poning orang tu. Kan? Sudah kita kena baikkan, tautkan silaturahim. Apa Allah Ta'ala dalam satu hadis kursi sebut apa? Barang siapa yang menghubungkan dengannya, maka aku akan menghubungkan dengannya. Mana siapa yang menghubungkan, aku akan menghubungkan dengannya. Siapa yang memutuskan, aku akan memutuskan dengannya. Hanya main bab silaturahim ni kena jaga. Yang kedua adalah harta. Orang yang gila harta ini juga akan berbuat apa sahaja untuk memperbanyakkan kepunyaannya. Halal dan haram tolak ke tepi. Harta ini adalah dalam pelbagai bentuk. Yang paling penting, yang paling ramai, yang paling suka adalah duit, wang, ongkos fulus. Tu paling suka lah tu. Hari ni semua cek online, tercap, tengok balance tinggal berapa, semua hantar, transfer dah risau tinggal berapa lah ni, contoh lah kan. Jadi tu sebabnya tanya balik. Dalam banyak-banyak kan, kita dah duduk dekat kawasan ni. Kawasan apa nama taman ni? Taman Bemban Jaya kan? Bemban Raya. Taman Bemban Raya. Dah berlama dah aku duduk kat Taman Bemban Raya ni. Dalam 15 ke 20 tahun adalah. So nak tanya, sampai tak sumbangan dekat surau tu, dalam tabung tu 2,000? Saya tanya. Sepanjang duduk lah kira tak sampai. Sebab apa? Dia mempertahankan keseringgitannya. Namanya singgit kan, bayar Astro full package kan, walaupun tak tengok kan. Nak tengok bolanya hal, yang seorang nak tengok drama Korea, menangis-nangis tengok drama Korea. Perempuan ni, bukan perempuan sini lah, tempat lain, tengok drama Korea back to back. La ilaha illallah, bersambung-sambung nak PKP. Kalau lah episod drama Korea tu zikir dah, ramai jadi wali dah. Tentulah kira kan. Tapi tu dia cerita, sanggup bayar full package, top up handphone, hari-hari top up, sanggup. Tapi bab sedekah masuk dalam tabung masjid, tabung surau, RM1. Awal bulan RM1, tengah bulan RM1, ambil bonus RM1. Duit itu dapat duit allowance apa kad bil SP sampai masuk pap RM1. RM1 tetap RM1. Kita mesti mempertahankan prinsip kita. Prinsip RM1 ini dipertahankan. Contohlah RM1. Mana? Tapi nanti besok digambarkan bagaimana masuk dalam kubur. Apa salah terang kubur aku ni? Apa salah lapang kubur aku ni? Tak ada lapang sangat, tapi lapang lah. Macam mana ni? Sebab dulu kau rajin bagi RM1. Kalau aku tahu bagi RM1 caninya lapang, aku bagi semua yang aku ada. Siapa suruh tak bagi? Dalam beg. Jadi malam ni tabung dah tabung. Mana tabung? Apa dia? Melambak. Kat mana? Mana? Kat luar ada, melokek ada, berjalan ada kan? Jadi malam ni tak dapat bagi RM1, bagi RM10. Tak dapat bagi 10, bagi 50. Tak buat duit, golang tangan, rantai, bagi. Handphone tu masuk dalam tu. Pandailah JK Surau nak format dekat kedai Cina tu, besok dapat berapa? Mbak, ayo ni cerita ni kita gamar nanggu-nanggu. Kita gamar nanggu-nanggu buat benda baik. Nantilah aku hari-hari pergi surau ni. Nampak? Pernah tak ada seorang jemaah kita dia sakit kan? Ya, aku ingat aku nak pergi tengok lah. Dia cakap dengan bini, abang ingat abang nak pergi tengok dia lah petang karang. Elok lah tu bang, pergilah tengok.
Petang tu bini tanya, bang jadi tak pergi tengok? Macam malas lah, besok lah esok. Malam tu meninggal. Lepas tu malam dia meninggal, abang baru nak pergi tengok. Wah, kau boleh tengok petang tadi. Kau yang cakap tak nak. Itu muju dia yang meninggal. Kan kalau tuan yang bercakap tu meninggal, langsung tak payah. Sudahnya yang patut meninggal tadi, elok dia lah ziarah kita. Nampak tak? Jangan sangkut-sangkut tuan-tuan. Bab mati ni jangan sangkut-sangkut. Tu sebab jangan kita tangguh-tangguh. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Orang tu batuk Allah tak mati 10 tahun Allah tak mati tu. Yang dia lek-lek golak kakak botopuk tampak, besok dah tak korek tak bangun. Meninggal seorang pagi besok. Lepas tu mulalah keluar, patutlah malam tadi dia tak gelak sangat, nak mati rupanya. Tiba-tiba keluar teori tu macam-macam. Janganlah mandai menambah teori tu kan. Malam tadi dia makan laju betul, tak tahu tu rupanya tanda nak mati. La ilaha illallah. Jangan kan. Itu sebab kan, jangan takut. Ada orang dia mati bukan sebab yang kita sangka. Ada orang tu jalan jatuh dalam lubang dalam gila pun tak dalam jam. Dia dah jatuh dalam tu, orang yang memang mati punya, bomba dan penyelamat tarik pakai tali sampai dekat atas, usik tengok berdenyut lagi, nadi dia ada lagi, rupanya dia pengsan aja. Bila dia terjaga, oh bang hebat bang, kenapa abang jatuh lubang dalam bang tapi tak mati. You ke? Mana lubang tu? Dia tinyau lubang tu langsung mati. Terperanyat tengok lubang. Tadi jatuh tak mati, dek tengok lubang mati. Tuan-tuan nak cakap apa? Ada orang accident terbalik, terlipat kereta dia, tak mati. Memang masuk dalam hospital, dalam pak mati, tak nampak bekas isteri datang. Contoh lah kan, atau peranjat mati. Jadi makna kata, jangan kita tangguh-tangguh buat baik. Ramai orang gila duit, siang malam berempas-pulas bekerja kerana mahukan duit yang banyak. Mereka akan gembira melihat angka besar dalam bank, dengan melihat angka saja mereka rasa senang. Tidakkah itu gila namanya? Tengok nombor senang hati. Bayangkan, dapat mock check ya, RM5,000, pemenang pertandingan masakan. So, nampak mock check dah gembira dah. RM5,000, duit belum dapat lagi ni, baru dapat mock check ya, punya gembira je kan. Kadang-kadang tu dalam majlis suka main gah, kalau sok khabar duit ni 5 bulan lepas tu. Kadang ada macam tu kan. Mengenai gila harta ini, Nabi sendiri pernah memberi gambaran dalam sebuah hadis yang bermaksud, Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Dan tidaklah penuh perut anak cucu Adam melainkan tanah, dan Allah memberikan taubat kepada orang yang mahu bertaubat kepadanya. Anak Adam bagi 2 lembah emas, Nabi dah sebut. Dia mesti kita 2 lembah emas tak banyak ke cakap? 2 lembah emas banyak, tapi tetap akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Berapa ramai orang, aku besok dah pencen tak payah fikir apa dah, duit EPF aku yang berapa banyak, 500,000 cukup lah tu, tak payah fikir apa lagi dah. Tak payah fikir apa ni kau. 2 minggu lepas dia pencen pegang senapang depan bank. Kau cakap itu cukup, masa kau jadi jaga pula? Contohlah. Tak, saya bukan hina orang jadi pengawasan, tak, bukan. Maksud saya dia yang cakap dulu cukup. Tu sebab saya ceramah untuk orang yang bakal pencen. Jangan dihabiskan duit untuk majlis nikah anak-anak. Ramai orang pencen anak nikah. Kau kata kau nikah, kau cari duit sendiri. Kau nyusahkan mak abah kau, kau ngasam punya anak. Kau yang sadap, kau yang kahwin, kau yang beranak. Apa salah abah kau yang bayar kau nikah, cakap. Lepas tu nak grand-grand pula tu, pelamin nak macam ni, kemah nak macam ni, lepas tu nak scallop, lepas tu nak macam ni, lepas tu pelamin tu boleh ijaz pula, menghadap tamu belah sini, menghadap tamu belah sini.
Kenapa banyak cekadai. Lauk nak 8 jam ni, malam tu kau lauk rusak, malam kena tahlil lah, rusak 8 rasa. Jangan Nabi, kita ni itulah duit kita, kita nak habiskan usia tua kita, bukan nak mewah-mewah pun, tolong sikit-sikit boleh lah. Habis segala-gala hantaran dengan apa ni, beritahu ni anak-anak ni jangan nyusahkan mak ayah. Abah duit-duit pencen besok senang aku nak nikah. Kau sedar diri sikit. Saya dah sebut tadi, ras yang pertama beras. Kalau kau tak mampu bagi beras, jangan kahwin. Tu ya. Tu marah tu. Kesian saya tengok banyak orang tua yang susah. Baru-baru ni saya pergi dalam 2 bulan lepas, saya pergi ke rumah orang tua-tua di Kajang, rumah orang tua swasta. Seorang makcik ni kan, sayang ke anak menantu nak meniaga, tukar nama, bagi nama menantu, tukar je nama dia, halau mak tu. Benda berlaku ni, bukan saya cakap bohong ni dah. Kita ingat dalam drama ya, itulah tengok drama Aku 7 belajar tidak. Yang seorang tu pula, yang seorang tu dia hantar mak seminggu je, Alung nak pergi ada kerja kat luar, tinggalkan sekejap, beritahu dekat ni orang yang menjaga ni, saya nak ada urusan kat luar negara. Seminggu, janji seminggu, 2 minggu tak jemput, sudah sebulan, mak tiap-tiap hari packing barang, tak jemput-jemput. Sudah bila pihak yang jaga ni, pihak penjaga swasta ni, rumah orang tua swasta ni, telefon, nama dengan alamat, semua tipu. Makna dengan niat letak mak dengan ayah kat rumah orang tua. Yang paling saya tak terdaya tuan-tuan, waktu tu kita ada buat rakaman, program e-counter netizen masa tu, buat rakaman sempena hari orang tua ni, orang tua sedunia. Saya pergi buat rakaman kat situ, tu saya tahu cerita tu. Kemudian nampak pula ada seorang pakcik tu dengan wheelchair keluar macam ni, keluar tolak, Assalamualaikum, sihat, muka bersih, muka bersih. Lepas tu dia pergi dekat surau tu, dia tolak, dia pergi dekat sah depan tu, dia pun dah ready dah nak semayang, senyum je. Penguasa yang jaga tempat tu dia tanya, tuan tahu tak dia tu siapa? Dia tu siapa? Bekas imam besar dekat satu masjid di Melaka. Saya tak tergamak tanya apa sebab dia sampai kat situ. Nak tunjuk itulah dia kisah hari ni. Anak-anak ni kadang-kadang tu sebab jaga anak-anak kita tuan-tuan. Tu sebab ajar anak kita tentang adab. Daripada kecil ajar adab. Orang tua sampai macam mana, kau jangan duduk kat depan ni, orang tua datang kau pergi belakang, orang tua dulu aja. Saya ni bersyukur sebab pernah hidup dengan zaman orang tua yang pentingkan adab. Kan? Lalu depan orang tua menunduk macam mana? Betul tak? Kepantangan orang tua dulu bagi cawan minum, alih tak ada. Tahu? Ni contoh aja, contoh. Dia mesti kena ada alas, betul tak? Orang tua dulu macam ni lah bagi. Betul tak? Tu belum cerita lagi kalau lalu belakang, pakcik lalu belakang jangan lalu belakang. Pakcik dia cakap lalu depan. Tak apa dibolor belakang tu pun tak tahu. Sampai dia suruh lalu depan. Kan? Begitu juga ada tak, tapi orang tua dulu dia percaya kalau jalan belakang tu habis ilmu dia. Kan? Tapi itu semua adab. Apa Imam Malik kata? Imam Malik kata, biarlah kita ni tak ada ilmu yang banyak, tapi jangan tak ada adab. Adab tu betul. Contohnya kita nampak, ya Allah baik budak tu, baik betul lah budak tu. Budak tu siapa tu? Alah dia tu anak apa tu, dia belajar kat mana? Dia tak belajar pun, dia setakat sekolah rendah aja. Berkenan nak tengok budak tu, nampak tak? Dengan tahap belajar tak tinggi. Tuhan pegawai tu pangkat tinggi tapi kurang hajar betul. Orang sampai bila tak hormat dia. Tentulah tuan. Kan? Sambung balik. Tu sebabnya kita ni kalau bab harta ni kita nak belajar apa? Bab harta ni nak belajar apa? Belajarlah apa yang disebut sebagai qanaah, berpada dengan yang sedikit, bersyukur dengan apa yang ada. Allah bagi lebih, alhamdulillah. Allah bagi sikit pun alhamdulillah. Allah tak bagi pun alhamdulillah. Ya. Kita dapat bini kita taklah secantik Fazura Nilofa Maya Karim. Syukurlah dengan apa yang ada. Suami tidak setampan Aaron Aziz, Fatah Amin dan juga Zul Yahya. Zul Yahya ke Zulifin? Ada salah.
Handsome juga Abang Zul Yahya tu. Tidaklah sehandsome pelakon. Syukur, alhamdulillah. Walaupun suami aku tidak setampan dia, walaupun isteriku tidak secantik dia, tutup lampu sama. Betul tak? Tutup lampu sama. Gelap apa bondo Tuan-tuan ingat Nilofa tu tutup lampu menyala muka Tak ada tuan-tuan. Dia menyala pula muka. Anda betul kau ni kan. Takut orang kalau menyala muka dalam gelap ni main-main kan. Syukurlah dengan apa yang ada. Tengok orang tua-tua dulu kan. Siapa yang daripada Felda je tengok, adik-beradik ramai kan. Yang dulu kampung dulu adik-beradik 9, 10, 5 boleh pun ada. Satu amak tu nyambil balik Noria Kota tu, nyambil tu. Tak, dulu hiburan tak ada, karen pun tak ada. Pukul 8 dah gelap, rabo-rabo terasa okey, tak ada masalah. Betul. Tapi yang bagusnya apa? Bila balik kampung meriah, adik-beradik sayang menyayangi satu dengan yang lain. Budak sekarang tutup kilang, dah 3 je anak kita, nyampah tu. Selagi pula alamak nak berhenti tu. Azan kata sambung ya. Boleh beranak ya. Kan ini tak apa disukat-sukat dia pun tak tahu. Jadi badan tak cantik, apa pula? Badan paling cantik orang yang ramai anak. Betul. Tapi yang masalahnya orang kita, contohnya lepas anak dilahirkan, penyusuan, tengok penyusuan anak, nampak penting tu. Saya dulu pernah kena tu ceramah tajuk kelebihan penyusuan susu ibu. Tak peranyat aku kena tajuk tu. Masa tu dalam perjalanan baru tahu tu. Tajuk dia kelebihan penyusuan susu ibu. Awak tak ada PA masa tu, driver berhenti break emergency tu berjalan tu. Apalah tajuk tu pula? Tak tahu dia nak tuan nak buat tajuk tu. Saya telefon dengan kawan yang tahu tajuk tu.